Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Ahmad Zamri. Kami daripada kumpulan Lilac ingin membuat pembintangan berkenaan dengan kemahiran membuat keputusan di dalam organisasi farmasi caring. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Aiful Faiz, Nurha Fatihin Najirah, Nurul Amirah Batrisha, Anis Nurfiza dan Ummu Sumiyah Fazir. Saya akan serahkan kepada Muhammad Faiz untuk pembintangan yang selanjutnya. Okey, terima kasih Anis. Okey, so latar belakang daripada Caring Farmasi adalah farmasi caring ditubuhkan pada tahun 1994 oleh 5 orang ahli farmasi yang merupakan rakan khusus di Pusat Pengajian Farmasi di Universiti Sains Malaysia iaitu USM. Cawangan caring yang pertama telah ditubuhkan ataupun dibuka di Taman Sri Muda Ceras. Okey, so mengambil langkah yang penting untuk menerapkan nilai ahli farmasi dalam program penjagaan kesihatan dengan cara pertama menyediakan perkhidmatan ahli farmasi sepenuh masa 12 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kedua, menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada daripada ahli farmasi yang mudah diakses, pemeriksaan tekanan darah percuma, pemeriksaan kesihatan lain dengan bayaran yang minimum. Mereka membentuk kedai dengan konsep moden dan terbuka untuk memaksimumkan interaksi dengan pelanggan dan barangan. Dan ketiga adalah dengan konsep yang berjaya ini, farmasi caring berkembang pesat di Lembah Kelang, Melaka dan Johor Bahru. Contohnya. Okey, ini antara misi, visi dan nilai teras. Visi farmasi caring adalah berusaha untuk menjadi jenama farmasi yang paling dihargai dan dikagumi. Kedua, dari segi visi pula, untuk menyediakan perkhidmatan farmasi yang paling profesional dan inovatif serta produk berkualiti tinggi kepada pelanggan. Dan seterusnya ada nilai teras, iaitu kecemerlangan perkhidmatan pelanggan, penyayang, profesionalisme, kerja berpasukan inovasi, daya tindak balas dan integriti. Next. Okay, seterusnya saya akan pas kepada Anis untuk berdiskusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Faiz. Okey, saya akan terangkan berkenaan dengan keputusan yang perlu dilakukan. Terdapat dua keputusan yang perlu dilakukan dalam sesuatu organisasi, iaitu ada dua jenis keputusan yang perlu dilakukan, iaitu diprogram dan juga tidak diprogramkan. Pertama sekali, dalam farmasi caring, biasanya keputusan dibuat, biasanya farmasi caring akan membuat keputusan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya, jika terdapat masalah di antara dalam kalangan kaki tangan akan berhubung dengan penyelia untuk mendapat tahu lebih lanjut tentang sesuatu masalah. Terutama sekali apabila customer ada masalah tentang ubat. Kedua ialah membuat keputusan dalam pengagihan kerja. Biasanya penyelia akan mengagihkan kerja mengikut skop kerja masing-masing, kaki tangan masing-masing. Ada kaki tangan yang perlu menjaga kaunter pembayaran dan juga ada juga ahli farmasi yang dilantik untuk membantu customer untuk membuat keputusan dalam pemilihan ubat. Yang ketiga ialah membuat latihan kepada pekerja. Setiap pekerja yang dilantik oleh organisasi akan diberi latihan selama lebih kurang 1 bulan untuk memastikan pekerja mahir dalam SOP yang dibuat oleh organisasi. Seterusnya ialah membuat keputusan dalam pengoperasian organisasi. Biasanya keputusan dalam pengoperasian organisasi akan dijalankan oleh operation manager. Operation manager adalah sangat biasa dengan SOP yang telah dirangka oleh sesebuah organisasi. Dan terakhir sekali ialah keputusan pengambilan pekerja baru. Keputusan pengambilan pekerja baru akan dilakukan oleh HR bergantung kepada kemahiran dan kelulusan yang dimohon oleh calon.
Seterusnya adalah tidak diprogramkan. Bagi perkara keputusan yang perlu dilakukan adalah perkara yang berkaitan dengan promosi dan jualan syarikat. Biasanya perkara ini akan berubah-ubah mengikut situasi. Contohnya kalau contohnya macam situasi sekarang, biasanya promosi dan jualan syarikat akan dijalankan melalui media sosial. Kemudian adalah perkara yang melibatkan perubahan struktur organisasi atau syarikat. Perubahan struktur organisasi atau syarikat berubah mengikut situasi juga, sebabnya kadang-kadang terdapat kaki tangan yang berhenti kerja ataupun mempunyai naik pangkat ke, so perubahan tu akan dilakukan dari semasa ke semasa. Kemudian adalah penggunaan dan penerimaan aliran tunai organisasi atau syarikat. Dan seterusnya adalah masalah pekerja berhenti yang kadang-kadang syarikat perlu bersiap sedia dengan perkara ini. Seterusnya. Saya serahkan kepada Mia untuk pembincangan selanjutnya. Okey, baiklah. Seterusnya ialah 3 model pembuatan keputusan di mana terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah model pembuatan klasikal. Alright, klasikal ni, model ni kita tahu di mana ia adalah melibatkan keputusan yang perlu ada panduan dan ada kriteria-kriteria dia untuk membuat keputusan. Yang kedua ialah model pembuatan pentadbiran. Model pembuatan pentadbiran ini mempunyai 2 konsep penting, iaitu bounded rationality dan juga satisficing. Okey, bounded rationality ini adalah bermaksud terdapat had dan kekangan sejauh mana seseorang boleh membuat keputusan secara rasional, dan manakala satisficing ini adalah di mana alternatif pertama yang memenuhi keperluan minima untuk dipilih sebagai keputusan. Dan model pembuatan pentadbiran ini kebiasaannya di akhir keputusan terdapat kekaburan dan percengkahan yang tidak dapat persetujuan daripada keputusan tersebut. Dan yang terakhir ialah model pembuatan politik. So model pembuatan politik ni adalah sebenarnya lebih dekat dengan kita, di mana model pembuatan politik ini adalah sesuatu kejadian ataupun situasi yang pernah terjadi ataupun dialami oleh si pembuat keputusan. Alright, so seterusnya adalah ini adalah contoh-contoh bagi model pembuatan keputusan. Okey, so bagi contoh model pembuatan klasikal, contoh keputusan yang pertama yang kita boleh lihat ialah Mr. Tang. Mr. Tang is a pharmacist dan juga manager kepada syarikat Caring. Okey, so Mr. Tang ni untuk pembuatan klasikal, Mr. Tang perlu membuat keputusan untuk membeli lebih banyak stok ubat-ubatan, maka keputusan tersebut diambil berdasarkan panduan daripada penyata stok sedia ada syarikat yang menunjukkan stok apa yang perlu ditambah oleh farmasi. Okey. So, macam saya sebutkan tadi, model pembuatan klasikal ni memerlukan satu panduan ataupun kriteria yang diperlu ikut untuk membuat keputusan tersebut. So, penyata stok dekat sini adalah panduan yang perlu digunakan untuk Mr. Tang untuk membuat keputusan sama ada ubat-ubatan apa yang diperlu tambah dekat farmasi itu. Okey, so seterusnya ialah model pembuatan pentadbiran. Okey, dalam situasi membuat keputusan pembuatan pentadbiran ini ialah apabila seseorang pelanggan datang bertanya kepada pegawai farmasi iaitu Mr. Tang. Contohnya ada customer datang, dia tanya, Mr. Tang, ubat apakah yang bersesuaian untuk menghilangkan jerawat pada kulit saya? So Mr. Tang ni adalah seorang farmasis. So setiap apa yang soalan yang datang daripada customer, tak semua benda itu dialami sendiri. So bila dia nak membuat keputusan tu, dia mungkin akan membuat keputusan yang kabur, sebab bagi masalah jerawat dan keberkesanannya sangat berbeza kepada setiap individu. Maka keputusan yang diambil adalah berdasarkan pengalaman sendiri dengan mencadangkan produk yang paling dipakai oleh dirinya sendiri. Tetapi dia masih tidak tahu adakah
contohnya ubat jerawat A dan ubat jerawat B. So ubat jerawat A dia dah pernah mencuba untuk dirinya sendiri, tapi dia berkesan untuk Mr. Tang, tapi tak mungkin berkesan untuk pelanggan. So keputusan yang dia buat adalah berdasarkan A, tapi dia mesti cover kat situ. Okay, kalau saya suggest ubat A ni adakah sesuai untuk customer ni? Kalau B ni sesuai ke tak? So masih tak dapat persetujuan dan kekaburan lah bagi keputusan Mr. Tang untuk membuat bagi suggestion ubat jerawat apa yang sesuai untuk pelanggan tersebut. Okey. Yang ketiga ialah model pembuatan politik. Alright, so dalam model pembuatan politik ini, syarikat farmasi kita kerja ada 7 hari seminggu. Oleh itu, jadual bekerja mesti diatur bagi menentukan masa-masa tertentu bagi pekerja. So, masalah sering berlaku apabila hari Minggu iaitu Ahad dan Sabtu ialah hari cuti dan kebanyakan pekerja ingin bercuti pada hari Minggu. So, Mr. Tang perlu membuat keputusan macam mana untuk mendapat persetujuan ramai. Okey, so keputusan Mr. Tang dibuat adalah hasil sepakat di mana setiap hari Minggu akan bertukar jadual bekerja di mana semua akan ada hari cuti pada hari Minggu mengikut giliran masing-masing. So keputusan kat sini adalah okey, so untuk modal pembuatan politik ini keputusan terakhir ialah keputusan di mana terdapatnya persepakatan yang tidak rasmi dalam kumpulan tersebut. So, Mr. Tang ni membuat keputusan okey, daripada semua orang bergaduh untuk dapatkan hari cuti diorang setiap hari Minggu. So, dia buatlah bersepakat dengan semua ahli pekerjanya. Okey, setiap pekerja akan ada hari cuti pada hari Minggu tetapi akan ikut giliran masing-masing. So, semua orang bersetuju dengan keputusan tersebut. So, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, baiklah, seterusnya saya akan membentangkan gaya pembuatan keputusan. Terdapat 5 gaya pembuatan keputusan. Yang pertama adalah decisive, kedua hierarchy, ketiga fleksibel, keempat integratif dan kelima adalah systematic. Seterusnya. Baiklah, bagi contoh gaya membuat keputusan yang pertama ialah saya ambil Encik Frost iaitu area manager bagi Caring Pharmacy. Beliau merupakan seorang yang tegas ataupun decisive. Hal ini kerana beliau merupakan beliau pantas dalam memberikan arahan dan juga dalam membuat keputusan. Dia tidak akan berfikir dua kali setelah dia mendapat mengenal pasti kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. Seterusnya, dia akan memastikan arahan yang diberikan dilakukan dengan serta-merta. Hal ini kerana dia merupakan seorang yang mementingkan penggunaan masa dan semua harus dilakukan dengan pantas. Terakhir sekali ialah arahan yang diberikan adalah muktamad dan pekerja tidak mempunyai banyak peluang untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Terusnya, contoh gaya membuat keputusan yang kedua adalah Puan Su iaitu supervisor. Puan Su sebagai seorang supervisor, skop kerjanya adalah untuk menguruskan stok iaitu menerima atau memulangkan stok. Jadi Puan Su adalah seorang yang fleksibel. Dia mementingkan disiplin pekerja tetapi pada masa yang sama, dia juga merupakan seorang yang faham dan hormat dengan rakan sekerja walaupun berlainan pangkat. Dia tidak menjadikan pangkat sebagai satu penghalang untuk melayan pekerja yang lain dengan tidak adil. Terusnya, dia boleh bertolak ansur sekiranya seseorang itu melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Dengan sikapnya yang memahami, dia membuatkan pekerja lebih selesa dengan suasana di tempat kerja. Dia juga mudah dibawa berbincang sekiranya tercetus sesuatu isu. Dia juga memastikan dahulu punca masalah dan mendengar penjelasan daripada pekerja sebelum memutuskan sesuatu keputusan. Hal ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan berlaku dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sekerja. Seterusnya.
Okey, bagi seterusnya ialah Amira, Sales Associate. Dia seorang yang sangat sistematik, iaitu melakukan sesuatu perkara dengan teliti, melakukan sesuatu perkara dengan teratur dan memastikan barangan yang dipasarkan atau yang berada di farmasi tidak habis dari luput. Bermaksud Amira ni seorang yang sangat sistematik dalam melakukan kerja sebab dia kena tahu bahawa barangan atau ubat-ubatan yang berada di farmasi bila expired date dia ataupun biasanya kita akan dalam masa sebulan untuk expired date dia mesti dah tahu barangan apa dan dia mesti dah boleh check, and lagi satu dia kena top up supaya barangan tu tidak habis. Bila dah habis expired dia tak akan habis dalam farmasi itulah. Dan seterusnya memastikan sesuatu yang dilakukan adalah dengan tertib dan bersungguh-sungguh supaya dapat memberi kepuasan di hati pelanggan. Sebagai contoh, Amira ni merupakan penjaga, dikategorikan sebagai penjaga kepada barangan di farmasi itu. So salah satunya dia harus memastikan bila customer ataupun pelanggan datang ke farmasi, dia dapat memberi kepuasan ke di hati pelanggan, terutamanya dalam jika pelanggan nak apa-apa ubat-ubatan, so benda tu dah disediakan. Dan satu lagi, dia harus memastikan perkara contoh yang expired date ataupun apa tidak menjadi satu isu dalam farmasi tu. Okay, so next. Okay, so ini adalah Mr. Tang, manager farmasi. Dia seorang yang sangat integratif kerana dia harus memastikan farmasi dalam keadaan yang baik dan teratur untuk pelanggan. Sebagai manager farmasi, dia seelok-eloknya harus membuat keputusan. Biasanya dia akan membuat keputusan secara menyeluruh dan dia harus memastikan tempat yang dia bekerja itu. Sebagai manager, dia harus memastikan benda itu teratur untuk setiap orang, terutamanya pelanggan dan juga pekerja. Dan yang kedua, menyediakan fasilitis yang terbaik bagi pekerja dan juga farmasi itu sendiri. Sebagai contoh, untuk Mr. Tang ni, dia telah membuat jadual untuk pekerja dan juga dia telah membuat satu tempat yang cantik untuk farmasi itu sendiri supaya pelanggan yang datang itu tidak rasa serabut ataupun susah nak cari barang yang disediakan. Dan yang ketiga, menjaga kebajikan staf dan juga pelanggan. Sebagai contoh, Mr. Tang ini selalunya dia sebagai manager farmasi, dia selalu akan konsult dengan pelanggan. Dan satu lagi, dia buat jadual seperti yang diberitahu sebelum ni. Dia membuat jadual untuk hujung minggu untuk pekerja dia supaya pekerja dia mendapat keadilan yang setaraf lah. Dan satu lagi, dia boleh managekan untuk setiap hari punya rutin dalam farmasi itu sendiri. Okay, next. Okay, sebagai rumusan, kemahiran membuat keputusan adalah penting dalam mencapai sesuatu matlamat. Pelbagai analisis perlu dilakukan bagi memperolehi keputusan yang diinginkan seperti faktor situasi, individu yang terlibat dan juga persekitaran. Dengan adanya kemahiran membuat keputusan, kita akan berupaya membuat pilihan yang lebih tepat. Okey, seterusnya. Okey, ini berikut merupakan video-video khidmat pelanggan yang berada di farmasi Caring. Okey, dan ini juga lampiran untuk farmasi Caring seperti okey. Ini adalah salah satu video yang kedudukan barang-barangnya sangat teratur dan pelanggannya pekerja mesra alam. Okay, next. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.